Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nur Aisyah binti Razinhan akan membentangkan individual assignment yang bertajuk Pejuang Saham Average True Range. Okey, sebelum itu, mari kita kenali berkaitan dengan average true range. Okey, average true range ataupun dikenali sebagai ATR adalah alatan yang digunakan dalam analisis teknikal untuk mengukur volatility. Tidak seperti banyak indikator yang popular pada hari ini, ATR tidak digunakan untuk menunjukkan pergerakan harga. Sebaliknya, ia adalah satu metrik yang digunakan untuk mengukur volatility, terutamanya volatility yang disebabkan oleh jurang harga dan had pergerakan. Okey, seterusnya, indikator ATR ini sangat simple kerana ia hanya ada satu line sahaja dan nombor di sebelah kiri window ATR yang dalam kurungan itu menunjukkan nombor period secara default ia menggunakan period 14, yang bermaksud indikator ATR akan ambil kiraan average pergerakan 14 sesi trading yang lepas. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi mengenai indikator ini, saya akan terangkan sedikit mengenai sejarah ATR ini. Okey, J. Wells Wider mencipta Average True Range ataupun ATR dan memaparkannya di dalam bukunya New Concept in Technical Trading System. Buku ini diterbitkan pada tahun 1978 dan juga memaparkan beberapa petunjuk klasiknya seperti Relative Strength Index ataupun RSI, Average Directional Index dan Parabolic SAR. Seperti indikator yang disebutkan, ATR masih lagi banyak digunakan dan sangat penting dalam dunia analisis teknikal. Okey, seterusnya, asas tentang ATR. Okey, Average True Range ataupun ATR adalah garis yang terus-menerus dirancang biasanya disimpan di bawah carta harga utama. Cara untuk mentafsirkan average true range ialah semakin tinggi nilai ATR, maka semakin tinggi tahap volatility-nya. Okey, perkara asas tentang ATR yang pertama ialah tempoh melihat kembali menggunakan ATR adalah mengikut budi bicara trader, namun 14 hari adalah yang paling biasa. Yang kedua, ATR boleh digunakan dengan jangka masa yang berbeza-beza seperti setiap hari, mingguan ataupun intraday. Namun intraday adalah tempoh yang biasa digunakan. Okey, seterusnya, bagi pengiraan ATR, untuk mengira ATR, true range pertama perlu dicari. True range mengambil kira jangka masa tinggi atau rendah, jangka masa terkini serta tempoh sebelumnya jika perlu. Terdapat 3 pengiraan yang perlu diselesaikan dan kemudian dibandingkan antara satu sama lain. True range adalah yang terbesar dari yang berikut. Okey, bagi gambar tersebut, bagi contoh A, julat tinggi ataupun rendah yang kecil terbentuk apabila gap up berlaku. Gap up berlaku apabila harga buka lagi tinggi dari harga tutup semalam. Okey, bagi contoh B pula ialah julat tinggi atau rendah yang kecil terbentuk apabila berlaku gap down. Gap down ialah banyak aktiviti penjualan seller berlaku. Bagi contoh C pula ialah walaupun penutupan semasa berada dalam range sebelumnya, julat semasa agak kecil. Okey, bagi pengiraan 3 contoh tersebut dapat dilihat pada muka surat di sebelahnya. ATR ini bersandarkan formula pengiraan tertentu iaitu tempoh semasa tinggi tolak tempoh semasa rendah, nilai mutlak ataupun absolute value, tempoh semasa tinggi tolak tempoh sebelumnya tutup, nilai mutlak, tempoh semasa rendah tolak tempoh sebelumnya tutup. Ataupun ia telah dipermudahkan menjadi seperti berikut.
Okey, nilai mutlak ataupun dikenali sebagai absolute value digunakan kerana average true range tidak mengukur arah harga, ianya hanya mengukur volatility. Oleh itu, tidak boleh ada nombor negatif. Okey, setelah anda mempunyai true range, average true range dapat digambarkan. ATR adalah purata pergerakan eksponensial bagi julat yang sebenar. Okey, bagi fungsi ATR, Wilder pada asalnya mengembangkan true range untuk komoditi, tetapi indikatornya juga dapat digunakan untuk stok dan indeks. Fungsi pertama bagi ATR ialah trader boleh menggunakan ATR sebagai teknik untuk masuk dan keluar dalam perdagangan, dan ini adalah alat yang berguna untuk ditambahkan ke sistem perdagangan. Yang kedua, fungsi ATR ialah ia dibuat untuk membolehkan trader mengukur lebih tepat volatility harian aset mereka. Yang ketiga, stok yang mengalami volatil yang tinggi mempunyai ATR yang lebih tinggi dan stok yang mempunyai volatil yang rendah mempunyai ATR yang lebih rendah. Okey, sebelum itu mari kita pergi ke cara setting ATR di TradingView. Okey, yang pertama, pada halaman utama TradingView, cari kaunter yang anda ingin analisis. Yang kedua, tekan pada simbol penunjuk dan strategi seperti di bawah. Dan yang ketiga, cari indikator average true range ataupun ATR pada carian penunjuk dan strategi. Dan yang keempat, tekan pada butang tetapan untuk tetapkan input dan gaya. Okey, bagi input, tempoh masa yang digunakan dalam average true range ATR adalah 14 hari yang paling biasa. Dan bagi gaya, anda juga boleh menukar garis ATR yang menunjukkan nilai sebenar garis ATR dan anda juga boleh memilih warna, ketebalan garis dan jenis visual ATR line. Okey, setelah anda mengikuti step-step berikut, graf anda akan kelihatan seperti berikut. Okey, berdasarkan chart tersebut, peningkatan volatility dapat dilihat melalui kenaikan data ATR. Dan apabila volatility sudah hilang ataupun berkurang, kelihatan price juga sudah mula gerak sideways. Okey, seterusnya kita pergi kepada ATR membantu para traders dalam memasuki market dan juga mengelakkan market yang berisiko. Okey, berdasarkan contoh yang di sebelah, peningkatan volatility dapat dilihat melalui kenaikan data ATR dan ATR juga tidak lama selepas itu mula menggerak mendata dan price juga gerak dalam sideways, petanda tiada volatility dalam pasaran. Dan ini adalah salah satu signal untuk traders mengelakkan berada dalam pasaran trading. Okey, setelah beberapa bulan sideways, akhirnya company tersebut naik uptrend lebih daripada 1.8. Volatility pasaran ini boleh dilihat apabila meningkatnya ATR dan akhirnya apabila ia sudah menurun, maka price juga berhenti naik. Volatility terus merundung petanda market sudah hilang kekuatan trending dan penyertaan trader juga makin berkurangan. Okey, seterusnya, high volatility adalah peluang terbaik untuk entry trade. Okey, berdasarkan contoh tersebut, peningkatan dalam ATR dapat dilihat dan juga trending market membolehkan trader memasuki market dan profit daripada trade tersebut. Trader memasuki market apabila ia kelihatan seakan tidak break support level, kelihatan juga ATR meningkat, petanda volatility meningkat dan kemasukan buyers juga meningkat. Okey, tetapi jika graf anda kelihatan seperti berikut, di mana ia menunjukkan ATR yang tinggi tetapi harga pada masa tersebut jatuh, ia bukanlah satu peluang bagi traders untuk memasuki pasaran tersebut. Kerana pada ketika ini, traders sedang sibuk menjual stok mereka dan tekanan menjual yang sangat tinggi, selling pressure. Dan jika anda tetap ingin memasuki pasaran tersebut, kemungkinan anda akan rugi. Okey, seterusnya, bagaimana ATR membantu dalam trading? Okey, yang pertama, ATR membantu dalam menentukan target profit. Salah satu cara yang kita boleh gunakan indikator ATR ini adalah dengan menggunakan ia untuk tahu di mana kita boleh set target profit dan ini sangat bagus kalau anda adalah seorang intraday. Sila perhatikan graf tersebut. Okey, berdasarkan
graf tersebut, kita boleh tentukan posisi entry kita di mana kita boleh beli ketika breakout berlaku. Breakout berlaku ketika harga 0.555 dan entry point kita ialah 0.560. Nilai ATR ketika breakout berlaku ialah 0.033. Jadi nilai ATR dan nilai harga ketika kita entry market berlaku haruslah ditambah untuk mengetahui di mana kita boleh set target profit kita. Maka target profit kita ialah 0.560 tambah 0.033, maka jumlahnya ialah 0.593 dibundarkan menjadi 0.590. Seterusnya, setelah anda tahu di mana untuk target profit anda, sekarang mari lihat di mana kita boleh letak stop loss kita dengan menggunakan ATR. Sila perhatikan graf tersebut. Okey, bagi contoh keadaan, berdasarkan graf tersebut, bacaan ATR menunjukkan 0.033 dan untuk mendapatkan nilai stop loss kita, kita harus mendarabkan nilai ATR dengan 2. Maka ianya akan jadi 0.066. Maka nilai stop loss kita dapat ditentukan dengan nilai entry tolak nilai ATR. 0.560 tolak 0.066, maka jumlahnya ialah 0.495. Dan anda telah dapatkan nilai stop loss anda. Dan ini bergantung kepada risk reward ratio yang kita mahu. Risk reward ratio ialah ukuran berapa banyak keuntungan yang kita dapat jangkakan sebagai pertukaran dengan kerugian maksimum yang kita alami. Tetapi ingat bahawa indikator average to range ini, ATR ini, digunakan hanya sebagai petunjuk dalam membuat keputusan anda. Okey, seterusnya, ATR dapat mengukur kekuatan pergerakan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, average true range tidak mengambil kira arah harga. Oleh itu, ia tidak digunakan sebagai petunjuk aktif untuk meramalkan pergerakan masa depan. Sebaliknya, ia sangat berguna dalam mengukur kekuatan pergerakan. Sebagai contoh, jika harga security membuat pergerakan atau pembalikan sama ada bullish ataupun bearish, biasanya akan ada volatility dan ATR akan terus meningkat. Semakin tinggi volatil dalam pergerakan yang besar, semakin banyak tekanan yang akan menguatkan pergerakan itu. Sebaliknya, dalam tempoh pergerakan sideways yang berterusan, volatility seringkali rendah. Ini dapat membantu dalam penemuan trading range. Okey, seterusnya kita dapat lihat contoh bagi pergerakan ATR bagi graf tersebut. Yang pertama, tidak banyak pergerakan harga yang berlaku bertepatan dengan low volatility. Yang kedua, berlaku pergerakan harga yang besar bertepatan dengan high volatility. Okey, kesimpulan bagi ATR ini adalah ATR adalah alat analisis carta yang bagus untuk mengukur volatility. Ini adalah pilihan yang baik ketika cuba mengukur kekuatan keseluruhan pergerakan atau untuk mencari trading range. Penggunaan ATR ini dapat membantu traders yang lain kenal pasti waktu sesuai untuk masuk dan keluar market. Akan tetapi, faham akan fungsi ini saja tidak mencukupi. Oleh itu, anda wajib kaitkan ia dengan kaedah teknikal yang lain, sekurang-kurangnya faham akan support dan resistance untuk dapatkan entry yang betul-betul terbaik. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.